Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan semua. Okay, untuk hari ini kita amat maafkan kehadiran dua figura iaitu Kapten Akram Rahim dan juga Puan Lorena Yaakob lah. Okay, terima kasih atas kesudian Kapten dan juga Puan meluangkan masa bersama Fakulti Pengurusan pada petang ini dalam perkongsian iaitu Business Management Live Series. Perkongsian tentang pengalaman Kapten dan Puan dalam menjalankan perniagaan lah, terutamanya sepanjang PKP. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan Kapten dan Puan untuk memberi serba sedikit input lah dan juga pengalaman kepada para pelajar terutamanya, dan mungkin kita ada dalam kalangan penonton daripada alumni dan juga orang awam jugalah. Okay. Jadi sekiranya ada sedikit kekangan dari segi teknikal, mungkin suara saya jika kurang jelas ataupun ada masalah dalam internet dan sebagainya, mohon maklumkanlah kepada pihak kami. So, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan sedikitlah kedua-dua panel kita pada hari ini. Okay, yang pertama ialah Puan Lorena Yaakob selaku panel pertama pada hari ini, iaitu beliau pernah berpengalaman selama 18 tahun di firma perniagaan, berkhidmat di bernama Berita Nasional Malaysia, pernah menyandang jawatan sebagai senior manager di sana. Dan juga panel yang seterusnya iaitu Kapten Akram Rahim, juga sangat berpengalaman dalam bidang penerbangan, berkhidmat di Malindo Air, Kapten, tak silap saya 6 tahun atau 7 tahun, betul? Okay. 6 tahun setengah. Right. Jadi di sini pihak fakulti telah memilih sedikit masa lah untuk kita kongsi kepada para pelajar dan juga alumni, buka orang di luar sana, kepada mereka yang berminat untuk melibatkan diri dalam perniagaan. That's why kita pilih tajuk PKP to PPP, iaitu daripada ujian, di sebalik ujian Perintah Kawalan Pergerakan, macam mana boleh tercetusnya idea dalam pengurusan perniagaan. Okey. Jadi saya ingin memulakan oleh panel, mungkin boleh perkenalkan secara lebih lanjut mengenai latar belakang masing-masing. Mungkin kita mulakan dengan Kapten Akram Rahim dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram Rahim dan saya betul 3 tahun. Jadi kalau pengalaman saya sebelumnya ada dalam pengalaman dah kan. Kalau dalam perniagaan baru nak dan pengalaman saya agak di 500 ada bekerja. Dan saya bermula dari bidang kalau saya pun masih baru belajar, masih dalam proses mengembangkan perniagaan saya. Dan dalam keadaan sekarang saya pernah keluarga kawan-kawan yang bantu perniagaan saya. Terima kasih Kapten Akram. Jadi boleh kita dengar sedikit daripada Puan Lorena Yaakob, latar belakang Puan. Okay, Assalamualaikum. Saya Nurina Yaakob, selaku founder kepada Nur PR dan Marketing dan juga Nus Delight. Sedikit sebanyak latar belakang saya, macam Puan Syah ada mention tadi, saya pernah berkhidmat di Bernama selama 18 tahun selaku pengurus kanan bahagian jualan dan pemasaran, dan saya berhenti daripada berkhidmat di semi government company pada tahun 2018, iaitu bulan 12 2018. Dan lepas pada berhenti dari Bernama, saya berkhidmat di IFIM, iaitu Institute of Banking and Finance. IFIM ini merupakan training agensi untuk banking and also takaful sectors lah di bawah bank negara. Waktu tu saya diberi peranan sebagai ketua bahagian corporate communication dan juga marketing. Jadi bila handle dua portfolio ni, di situlah
saya terpaksa balik malam je. Jadi saya bila dah hari-hari balik malam tu, saya mula merasakan macam, because saya ada anak bongsu saya yang baru darjah 2. Jadi saya rasa macam rasa macam tak boleh lah teruskan kerjaya yang memerlukan saya balik malam kan. Jadi di situlah saya rasa macam why not kalau saya teruskan dengan Nur PR Marketing. Sebab masa saya kerja dekat IFIM tu saya dah mula set up Nur PR Marketing lah. Tapi biasalah, kita dah biasa makan gaji ni, kita takut nak set up business tau. Itu masalah kita, orang Melayu lah saya rasa. Kita takut nak mengambil risiko sebab kita dah selesa dengan makan gaji kan. Jadi bila saya decide untuk berhenti, saya bukan berhenti macam tu je lah. Saya istikharah dulu. Is this the right decision for me to quit dan teruskan business kan. So naluri mengatakan I quit dan terus dengan Nur PR Marketing. So alhamdulillah bila berhenti tu, rezeki tu memang betul. Bila kita dah minta petunjuk daripada Allah ni, ada je klien lama yang saya pernah deal waktu bernama dulu, kontak saya untuk dapatkan servis media, perhubungan media, untuk buat penulisan press release. Dan obviously yang paling saya terkejut bila klien saya tak sempat clinch lagi waktu di IFIM, iaitu Hon Leong Bank. Kita orang kata dah ke peringkat akhir lah, dah nak tanda tangan kontrak dah, tapi because of my reason to quit, because of my family, tak sempat nak sign. But then the relationship tu dah start dengan Hon Leong Bank. So the contact person call saya, dia tengah mencari service translation, itu terjemahan. Dia ada slide yang dia perlu letak secara online di laman web Hon Leong Bank. Dia perlukan somebody yang translate daripada English ke BM. So saya kata saya ada perkhidmatan tu. So from there saya ambil that job. Tapi terjemahan tu saya bukan buat sendiri. Saya ada editor. Saya ada 3 orang editor yang membantu saya, which is sebenarnya editor yang kawan-kawan lama lah waktu kita dengan media dulu kan. Jadi bila kita dah buat, klien suka, maknanya hasil tu diorang suka. Jadi bila diorang suka, saya rasa macam bila dah dapat payment lah, especially marketing ni, bila kita dah dapat payment, that is our end result lah. So bila dah dapat tu saya rasa so I think boleh teruskan. So bila kita teruskan, satu-satu klien dapat lah. So the next I think jumpa PCOMS lah. Jumpa PCOMS. So dapat membuat orang kata beberapa servis lah untuk PCOM. Antaranya penulisan press release, perhubungan media, dan waktu yang sama juga saya daftar sebagai ejen pemasaran untuk TV Hijrah. Jadi bila kita dah mula melibatkan diri kita dalam dunia perniagaan ni, dia ada je, maksudnya networking tu sangat penting. Jadi bila kita dah mula masuk kaki kita, dua-dua kaki especially, kalau masuk sebelah kita dah dapat dia punya momentum tu. Bila masuk ke dua-dua belah, insyaAllah betul lah orang kata rezeki ni, perniagaan ni merupakan 99% daripada sumber rezeki. So I believe bila masuk dua-dua kaki tu, ada je jalan yang Allah bagilah. Jadi bila dapat makin lama tu, kita semakin confident. Tapi nak dipendekkan cerita lah, bila dah jalan marketing ni separuh jalan, COVID-19 tercetus di negara kita pada bulan 3 2020 tahun ni lah kan. So saya pun macam alamak, dah tak boleh nak keluar jumpa klien, dah tak boleh nak buat networking, because everybody dah mula buat kerja di rumah kan, dah work from home. And then saya sendiri pun obviously tak boleh keluar untuk jumpa my potential client lah, yang mana yang kita dah jumpa. Sebab marketing ni bila kita buat, kita tak boleh macam pergi jumpa terus dapat. Dia tak macam tu. Dia katakan kita hantar beberapa proposal, especially kalau dia melibatkan corporate client, dia ambil masa proses tu. Dia tak akan macam dia tak sama macam kalau kita approach individual customer. Individual customer ni dia punya peringkat, dia tak panjang. Dia hanya between us and our customer. Macam saya buat untuk Nose Delight, it's easier actually.
kita hanya dia seorang-seorang kan. So kalau dia suka produk kita, terus dia kata okey. Tapi kalau servis yang corporate ni, macam media ni, dia memakan masa sebab keputusan untuk mendapatkan approval, dia tidak boleh dapat approval tu dengan seorang saja. Perlu ada berperingkat. Maknanya ada jawatan kuasa yang meluluskan, perlu lalu bahagian perolehan. Jadi dia punya proses tu lama. Dia ada pros and cons lah kan. Jadi bila tergendala tu, alhamdulillah Allah bagi orang kata ilham. Bila COVID-19 tu, kita para ibu kan Puan Syah, kita banyak duduk dapur kan. Bila kita duduk dapur, kita banyak nak try resepi lah itu ini. So di situ saya rasa macam why not kalau if I generate some income from this masakan. Kebetulan pula saya memang dah lama minat memasak, dan waktu form 4, form 5 dulu memang saya daripada kelas sains rumah tangga, dah memang biasa masuk kelas masakan. So bila kita dah lama bekerja, kita dah tak sempat nak masak kan. So bila dah lama tinggal bidang tu, saya dah sebenarnya hilang confident lah. Macam mana ni nak start food business ni. So saya pun cuba saya rasa saya ambil masa sebulan untuk memahirkan diri tentang resipi-resipi lah. Yang kata saya untuk food biz Nur's Delight ni, saya nak tumpukan kepada apa. Saya pilih western food yang mana yang memang kebetulan family suka dan saya rasa ramai orang suka, dan Malay food untuk citarasa pembeli yang ada citarasa Melayu, dan kemudian untuk yang lain-lain lah macam cakes, pastry and also cookies kan. So bila dah mula decide nak fokus kepada menu apa, terus cuba upload di Instagram dan juga Facebook. Bila saya upload di Instagram, Facebook, kawan-kawan mula order. So dekat situlah saya rasa macam okey, maknanya saya boleh teruskan dengan Nur's Delight ni. Okey, so mula semangat lah bila kita dah ada tempahan tu kan. Dan benda tu berlarutan lah sampai ke COVID-19 fasa 2 ni. Alhamdulillah almost every day ada order. Saya rasa 1 minggu tu bila COVID, 1 hari je saya boleh rehat lah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan atas perkongsian. Jadi kita nak dengar juga daripada Kapten Akram yang kita tahu yang Kapten Akram ada cetuskan idea untuk sagu pop. Jadi ramai nak tahu sagu pop Kapten Akram tu. Kapten ceritakan pada kita tentang idea dalam memulakan bisnes sagu pop dan juga macam mana penerimaan daripada masyarakat luas sana. Dengar ke suara saya? Dengar. Okey, sebab ada orang komen cakap tak dengar. Okey. Dia bermula kita masak saja kat rumah. Jadi dia ada banyak jenis makanan kita cuba. Masa PKP kan kita cuba pelbagai jenis makanan. Kita tengok orang viral, orang share tu, orang share ni. So kami banyak mencuba dessert. Jadi kami mengolah. So kalau orang biasa macam makanan dessert Thailand, kami cuba olah kenapa kita boleh, apa makanan yang kita boleh campur yang boleh jadi unik. So kebetulan tu dia susu Thailand tu kami biasa buat di rumah. Jadi apa kata dengan cincau yang Thailand yang asli dari Thailand, dan isteri cakap why not kita gabungkan dan kita cuba rasa. Jadi dia hanya jadi makanan asal yang di rumah untuk keluarga, dan kebetulan kita orang buat untuk orang kadang tetamu datang ke. So masa lepas MCO dah di full MCO kita dah selesai. So adalah orang datang rumah, kita orang masak. So orang cakap kenapa tak cuba berniaga. So masa tu saya masih berkhidmat untuk Malindo dan cuma tak ada pendapatan. So jadi kawan-kawan cakap cuba jadikan dia semua pendapatan. So kami pun hanya mulakan dengan pendapatan perniagaan kecil dari rumah, orang order. So dia bermula dari keluarga, dan kami
cubalah hasilkan dalam volume sikit dan bagi semua apa ni keluarga sepupu semua order untuk kenalan dia orang. So makin lama makin orang tahu. So saya dan isteri cakap, kenapa kita tak buat perniagaan ni sepenuhnya. So jadi bulan Julai kami komit perniagaan ni sepenuhnya dan dengan bantuan pembantu kat rumah, mak mertua saya semua kami sediakan. Makin lama makin volume banyak dan makin lama makin orang kenal, orang share di Instagram dan kami cari cara untuk dia jadi menarik di media sosial. Dan kami kongsikan bukan dengan orang-orang yang mencuba, tapi kami cuba sampaikan sejauh yang mungkin sampai orang golongan selebriti ke, orang-orang yang kenamaan ke. So cara utama kami luaskan perniagaan kami hanyalah 100% dari media sosial. Dan makin lama makin demand dia, orang tanya tak ada perisa lain ke. So kami buat R&D, kami cuba satu persatu sampailah ke hari ini kami dah hasilkan 4 perisa sago pop. So sago pop tu adalah branding pertama kami dan dia ada 4 produk. Jadi 4 produk saya, yang pertama sago pop, yang kedua dilahirkan adalah sago dew pop dengan berasaskan honeydew, dan produk yang ketiga adalah sago ocean pop yang berperisa bubblegum, dan yang keempat saya hasilkan paling baru dalam 3 minggu lepas, sago pinky pop adalah dengan berperisa bandung. Kalau siapa pernah rasa, ya, saya tak boleh nak explain. So orang yang merasakan sago tu sendiri. Saya pernah rasa, sedap. Terima kasih. Ya, kalau dari Picom dia memang banyak kali dah order dari saya. Terima kasih pada Amir. Tapi bagi saya perniagaan saya ni adalah perniagaan boleh dikatakan perniagaan MCO, dan hingga ke hari ini menjadi sumber pendapatan utama keluarga saya. Setelah apa orang panggil syarikat saya pun dah mengecilkan jumlah pekerja, so saya juga terjejas. So mulai dari 1 hari bulan November, sago pop menjadi sumber pendapatan keluarga kami sepenuhnya, dan saya bekerja 7 hari seminggu penuhnya walaupun kedai saya tutup. Bulan September saya berjaya buka stall, tak adalah besar, cuma dia dalam food court yang terletak di Kelana Jaya. Dia tempatnya dipanggil raf.pj. So dalam itu kami buka stall untuk orang dine in dan untuk orang delivery. So dari situ kami memberi sepenuh hatilah perniagaan dia. Saya dan isteri dan semua orang kat rumah ni tolonglah. Semuanya masak dari rumah. Kami masak dari scratch sampailah deliver kepada pelanggan. So buat masa sekarang saya dah berjaya expand hingga ke Melaka, ke Negeri Sembilan, dan ke Pulau Pinang, ke Alostar, dan insya-Allah sedikit masa lagi akan berkembang lagi lah ke arah timur. Okay. Terima kasih atas Kongsian daripada Kapten Akram. Jadi kita mendapatlah daripada 2 panel berkenaan dengan perniagaan itu perlu ada passion atau perlu ada minat yang mendalam dalam meneruskan pelaksanaan tersebut. Jadi apa pendapat daripada Kapten Akram dan juga Puan Nina tentang perkara minat? Tapi saya okey. Kalau bagi saya ni pun pertama kali saya berniaga, tapi kalau bagi saya memang kita kena bagi sepenuh hatilah untuk berniaga. Dari kita menyediakan makanan tu, dari kita sehingga ke kita bungkus dan kita hantar sampai ke pelanggan, kita kena sampaikan dengan sepenuh hati. Betul-betul memang kita tahu itu adalah hasil dari tangan kita,
dari hasil tangan semua orang yang berusaha dengan kita. Menu. Dan sampailah pelanggan yang merasakan makanan yang kita sediakan. So kalau kita hasilkan sepenuh hati, rasa dia pun memang cukup sampailah ke pelanggan dan dia akan share kepada semua orang nikmat rasa kesedapan makanan tu lah untuk perniagaan kan. Okey, bagaimana pula dengan Puan Nurina? Bagaimana pula dengan Puan Nurina pendapat Puan tentang passion Oh, dan okey. perniagaan? Untuk perniagaan ni memang betul Puan Syah, memang memerlukan passion yang sangat tinggi sebab daripada passion tu sebenarnya dia boleh membuatkan kita bersemangat untuk berniaga. Sebab berniaga ni dia high risk, high profit. Jadi dia tidak menentu. Dia maksudnya kalau berniaga, especially in food biz, kita kena keluarkan modal dulu. That is the risk. Keluarkan modal dulu and then sebenarnya kita tak tahu sebenarnya risiko ke depan tu sama ada betul ke modal ni akan masuk tiap-tiap hari ataupun tidak kan. Jadi bila kita dah keluarkan modal, katakan kita dah keluarkan modal untuk penyediaan pemakanan tu dalam tempoh 2 minggu, kita dah keluarkan contohnya 500. Okey, kita tak boleh nak jamin sebenarnya kita boleh dapat pulang modal tu, balik modal dalam tempoh 2 minggu tu. Itu yang dimaksudkan dengan high risk, high profit kan. Tapi sekiranya kita ada passion dalam berniaga, kita akan usaha. Macam contohnya Kapten Akram cakap tadilah, dia letak dekat Facebook, dia letak dekat social media kan. Kalau Nusdilat pun sama. Itu yang orang kata approach yang saya guna. Saya gunakan saya punya personal social media iaitu Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. WhatsApp ni saya menu-menu saya sharekan dengan kawan-kawan, dengan networking kita lah basically. Dan kalau Facebook, kita update setiap kali kita hantar makanan, kita ambil gambar, kita ambil dengan cara yang menarik lah. Itu yang pada saya passion tu amat penting sebab kalau tak ada passion memang sebenarnya food business sangat memenatkan. Kalau sebelum ni kita kerja waktu makan gaji dulu from 9 to 5 kan. Tapi bila handle food biz ni dia boleh bawa sampai ke malam. Macam contohnya kalau Nusdilat ni saya boleh bagi beberapa menu lah yang kita ada. Kalau masakan Melayu, rendang ayam, pulut kuning dan juga nasi impit. And then kalau satu lagi ayam percik Kelantan, set dengan nasi, set dengan sayur dan telur gulung kan. And then kalau western food pula kita ada lasagna, kita ada spaghetti, oglio, kita ada bolognese, carbonara, so pelbagai. Lebih kurang kita ada dalam 20 menu sebenarnya. Scone ada 4 jenis pula. Jadi kalau tak disebabkan passion, saya rasa saya boleh give up. Sebabnya menu banyak, kita bukannya bagi banyak menu tu dalam satu masa. Sebab saya mula bulan 3, customer yang tanya, ada menu lain tak? Ada menu lain tak? Saya mula dengan western food. So ada yang cakap Norina ni kalau masak mesti masak western food. So I was like thinking okay, mula-mula saya ingatkan nak bagi pengkhususan. Tapi bila ada customer demand yang dia nakkan masakan Melayu. So being entrepreneur, you have to fit yourself into the request of your clients or of your customers. Kita tak mau orang kata terlalu rigid dengan apa yang kita nak masak. Tak boleh. Kita kena fikirkan demand customers. Okay, the demand is Malay food as well. Tak boleh hanya masakan western. Okay, kita buka masakan western, lasagna semua adalah. Alhamdulillah memang mendapat sambutan. Kemudian ada tanya pula, cookies ada tak? Cakes ada tak? Okay, dessert ada tak? So I was like, ambillah sikit-sikit. Sebab kita nak entertain request daripada customer, sebab kita nak jaga customer. Sama macam kalau kita berniaga di corporate agency mana-mana lah, request klien tu amat penting. Kita mengambil, kita take note apa yang customer request. Kita tak boleh nak fikir aku nak tawarkan ini sebab aku boleh buat ini. Tak boleh.
kita kena take note kalau kita ada team kan, macam contoh team saya adalah anak-anak dan suami lah, saya tak ada pembantu so far. So bincanglah dengan diorang, tapi suami banyak memberi kepercayaan pada saya sebab saya lebih orang kata fokus 100% terhadap food biz kan. Macam dia work from home, dia attach dengan Astro. So basically networking ni adalah networking saya dan juga networking beliau lah. Jadi bila kita gabung tu, orang kata makin bertambahlah networking tu, insyaAllah. Jadi bila kita tambah-tambah tu and then okay, bila kita decide, Asman kata okay, I think we should stop. 20 menu cukup sebab kita bukan ada pekerja kan, kita hanya buat family business. So I think 20 menu ni adalah memadai untuk kita handle. Sebab some food kita masak panas, macam contohnya spaghetti oglio-oglio, masak panas daripada kita siap dekat rumah sampai kita delivery saya gunakan Lalamove dan juga Bungkusit. Kita tak nak macam kita buat, kita masak, kita packing and then kita deliver, it will be very very exhausting. Jadi apa kita buat, sambil kita berbisnes, kita pun sama-sama bantu orang lain, maknanya bantu juga rider untuk diorang pun dapatkan job juga kan. And then at the same time kena strategi selain daripada passion, perlu pembahagian masa yang teliti. Contohnya kita tengok menu, kalau rendang ayam percik, kita tak boleh masak panas tau, kita kena frozen. Not rendang, tapi rendang memang kena masak panas, tapi sediakan sehari sebelum. Maknanya kena ambil order dululah. Maknanya kita announce pada social media, order seboleh-bolehnya sehari sebelum. Kalau nak at the same day, kita boleh accommodate, tapi kita bagi untuk frozen food. Macam contohnya lasagna, kita boleh buat frozen. So ada certain type of food kita boleh frozen, kita boleh sediakan secara ad hoc, dan ada yang memerlukan penyediaan secara panas lah. Jadi pembahagian masa juga amat penting selain daripada passion tu, Puan Syah. Okey, terima kasih Puan Alina. Jadi berkenaan dengan apa ni yang tadi Puan Norina dan juga Captain ada mention juga tentang sokongan daripada ahli keluarga. Okay, and then ada dapat bantuan daripada family sendirilah dan kawan-kawan yang support. Jadi of course mungkin adalah sedikit cerita tentang cabaran yang dihadapi oleh Captain Akram dan juga Puan Norina. Boleh kongsikan pada kami, mungkin ada penerimaan daripada pelanggan sendiri ataupun cabaran lainlah yang dihadapi sepanjang menguruskan perniagaan tersebut. Okey, kita mulakan dengan Captain Akram dulu. Cabaran kalau dalam perniagaan makanan ni, cabaran dia penyediaan. Yang pertama penyediaan, yang kedua waktu kita nak sampaikan lah. Penyediaan dia makanan memang mengambil masa yang lama kan. Kalau macam kami bangun pukul 5 masak sagu, cuma kami limitkan jumlah bilangan sagu buat sementara ni sebab kapasiti pun tak tinggi. So kami kena besarkan dapur lah, kena cari dapur lagi besar, peti sejuk. So tapi cabarannya adalah komitmen. So kalau bagi saya cabaran perniagaan adalah komitmen waktu. So nak tak nak, kalau kita berniaga, kita kena bagi sepenuhnya waktu kita 24 jam tu kepada perniagaan kita. Kadang kita tidur pun ada orang order, walaupun kita tutup kedai pun still ada orang order delivery. Orang masih bertanya, orang masih ingin tahu. Walaupun kita tak nak buka order hari ni pun orang still akan bertanya. So itu cabaran kalau dari pelanggan. Kadang on demand itself pada hari yang sama. So kadang kapasiti kita ada, mungkin ada hari yang kita ada lebih, kita boleh deliver hari sama. So macam saya, kami masih ambil tambahan, tapi ikut stok yang kami ada setiap hari, dan kami tak simpan makanan stok berhari-hari. So kalau hari ni ada, kami habiskan jual, kami pastikan semua habis jual dan esok kami buat baru.
So kalau cabaran yang kedua adalah stok lah. Mungkin kadang stok-stok kering ke, kadang barang asas yang kita nak masak tu pun kadang susah, kadang nak cari. Ada yang kedai tu tutup, kadang ada kilang dia orang tak sampai ke, mungkin harga tempat lain mahal ke. So itu pun mengambil kira costing juga kan untuk kita buat. So kalau cabaran yang lain juga untuk kita kembangkan ke seluruh negeri di Semenanjung ni, untuk kita hantar, sebab makanan saya makanan sejuk. Jadi saya nak cari orang yang hantar, dan saya nak cari nak tumpang lori ke bas ke untuk sampai ke pelanggan. Kadang ada yang sanggup ejen datang ke Kuala Lumpur ambil hari yang sama sampai ke Negeri Melaka, dia ambil dan dia sampai terus kepada pelanggan. So alhamdulillah setakat ini semuanya masih berjalan dengan lancar, dan saya harap saya ada sistem yang lebih baik untuk perniagaan saya. Bagi itulah. InsyaAllah akan dipermudahkanlah untuk proses yang seterusnya kan, Kapten. Jadi untuk Puan Nurina, selain daripada cabaran pengurusan masa, mungkin ada cabaran lain yang mungkin Puan hadapi, boleh kongsikan dengan pelajar-pelajar semua, pengurusan customer dan sebagainya? Cabaran yang paling obvious saya rasa macam yang Kapten Akram cakap lah, penyediaan. Sebab food biz ni dia sangat memenatkan sebenarnya. Especially bila Nur's Delight, kita ada pelbagai menu. Jadi dekat situ you nak structure kan, memang kena betul-betul systematic lah dalam soal kita nak uruskan resources, maksudnya dari sudut kita nak uruskan stok bahan. Sebab kita ada pelbagai menu kan, ada 20 semua. Jadi kita tak boleh nak putus stok. Jadi dekat situlah kena structure betul-betul, ikut menu, and then kena faham momentum lah. That will take some time lah. Kalau saya boleh kongsi sikit dengan Kapten Akram kan, yang bila saya buat tu, kita perlu awal-awal dah mula fahamkan kita punya business momentum, request ataupun demand daripada customer kan, yang mana yang lebih banyak, sama ada western lebih banyak ke, ataupun Malay food lebih banyak ke, ataupun cakes and cookies ke, macam mana. Macam contohnya kalau cookies dia tak ada masalah, sebab cookies kita boleh simpan berbulan-bulan, jadi tak ada masalah. Bila ada masa memang akan kita buat siap-siap. Contohnya chocolate chips, cookies dan honeycomb cake. Saya cookies saya buat 2 ni je. Saya tak nak buat banyak-banyak. Saya hanya fokuskan kepada yang cookies yang banyak sambutan lah untuk Nur's Delight. Untuk western food, yang banyak sambutan adalah lasagna, spaghetti. Saya rasa 2 ni yang paling banyak. Jadi dekat situlah saya mula-mula saya buat freshly baked lasagna. Maknanya panas, saya edarkan lah. Sebab kita ada lasagna ada 2 saiz. Ada saiz yang individu, yang kecil, dan ada yang saiz besar. Jadi kalau yang kecil, kita terpaksa buat macam test, trial. Maksudnya yang besar saya memang tak buat frozen, sebab besar kan, kita nak biar dia panas-panas sampai pada pelanggan makan. Sebab lasagna kan selalu kalau kita makan dekat kedai, dekat mana-mana coffee house, kita nak panas kan. Jadi kalau kita frozen yang besar, kita nak defrost dia ambil masa lama. Sebab saya dah test yang individual pack lasagna, dia ambil masa 40 minutes. Kalau kita keluarkan betul-betul daripada freezer, kita kalau keluarkan pagi tak apa, dia boleh defrost. Tapi kalau customer punya demand, dia order pukul 1, dia nak sampai kat tempat dia pukul 3 contohnya. So saya try and error, keluarkan daripada fridge, masuk dalam oven, 40 minutes dia tak betul-betul defrost. Jadi kena sampai ke 50 minutes single packs tu. Jadi that's why some kita kena freshly bake, some kita boleh frozen. So dekat situ perlu banyak kita macam try and error lah. And then stock ni memang kena kira betul-betul, and then selalu saya minta anak check lah, husband tengok kan.
dah habis ke barang ke apa, maknanya masing-masing kena alert lah apa barang, sebab kalau kita semua nak fikir, nak handle, memang akan ada benda-benda yang kita tertinggal lah. So that's why in handling food peace kita perlu ada a good team lah. Walaupun ini family peace, alhamdulillah lah kami ada good team members lah. Macam tu. Okay, terima kasih atas perkongsian daripada Puan. Jadi berkenaan dengan pengalaman bekerja di firma, kita difahamkan Puan Nurina dan juga Kapten Akram masing-masing ada pengalaman di sebuah firma yang besar lah, Malindo Air, dan juga bernama. Jadi andai kata pelajar berminat untuk menceburkan diri dalam perniagaan sendirilah maksudnya, adakah penting bagi pelajar untuk menimba pengalaman dalam firma perniagaan yang mereka perlu mengambil pengalaman terlebih dahulu bekerja di syarikat tersebut, and then baru boleh dipraktikkan dalam perniagaan sebenar mereka? Apa pendapat Kapten? Bagi saya background saya memang kosong untuk perniagaan. Saya mulakan perniagaan pun saya belajar sendiri. Saya dengan isteri belajar sendiri. Kami buat research di Google, di internet, di YouTube, cara kita management media sosial, cara kita sampaikan direct to targeted customer, cara kita nak sampaikan ke customer apa yang attract pelanggan. Jadi bagi background saya, latar belakang saya dari bidang penerbangan ke bidang perniagaan adalah cukup jauh untuk dikaitkan sekali. Tapi bagi saya dia adalah kemampuan dan keinginan kita untuk berniaga. Kalau kita betul rasa committed untuk berniaga, kita kena memberi sepenuh minat dan hati untuk kita mulakan dari awal sampailah untuk sampai ke target tu. Kalau kita mula-mula ada hati nak berniaga, tapi bila sampai tengah-tengah kita rasa macam kenapa makin susah kita nak jual ni kan. Tapi kalau dari peringkat yang susah itulah, kalau kita dapat harung, so jadi perniagaan itu adalah datum yang di mana kita boleh teruskan perniagaan lagi. So kalau bagi saya, kalau siapa mungkin dia belajar pengurusan perniagaan, mungkin advantage lah bagi dia. Tapi bagi saya kena cuba apa segala cara pun dengan cara tersendiri. Bagi saya berniaga adalah ikut cara tersendiri. Setiap makanan dan contoh macam Puan Nurina, makanan dia adalah makanan orang panggil main course. So cara dia nak jual adalah lain. Macam saya cara pencuci mulut sagu, cara saya nak jual dan sampaikan cara berbeza. Jadi kalau cara kita berniaga adalah ikut cara tersendiri dan kita jangan ikut cara orang. Mungkin kita boleh belajar dari cara orang, tapi kita tak boleh tiru cara orang. Itulah konsep saya buat masa inilah kan. So kita hanya boleh usaha sampailah kita sendiri yang tak menang tangan lah. So kalau contoh sagu saya ni, saya nak packing sagu saya ni pun ambil masa, nak buat sagu pun ambil masa. So kena pandai manage segala-galanya kot. Satu bagi saya point yang penting adalah cara manage dan cara kita plan dan cara kita urus. So memang semua datang dari diri sendiri ataupun nasihat daripada orang. Yang lain semua adalah dari pelanggan. Terima kasih Kapten. Jadi untuk Puan Nurina, apa pendapat Puan? Mungkin daripada pengalaman sebelum sewaktu berkhidmat di Bernama, Puan cuba gunakan untuk menguruskan PR marketing dan juga Nurrelax. Mungkin Puan boleh kongsikan? Pada pendapat saya lah, untuk menguruskan perniagaan ni, the best is kalau students PCOM yang mengambil jurusan perniagaan, saya kalau boleh nak nasihatkan supaya buat masa sekarang ni, maksudnya fokus pada belajar dulu, and then bila dah grad nanti decide sama ada nak sambung ke peringkat ijazah ataupun nak terus bekerja di mana-mana company lah.
Tapi perlu diingatkan, sekiranya kita grad dalam diploma, gaji kita akan lebih rendah sikit berbandingkan kalau ijazah. Sebab saya dulu waktu saya handle sales dan marketing unit, kita ada ambil staff-staff kan. Jadi dekat situ kita tahu macam mana pergerakan gaji, starting untuk diploma macam mana, starting untuk ijazah macam mana. Jadi that's why saya nasihatkan, diploma is already good, bagus, memang bagus. Tapi seboleh-bolehnya sambung dulu ijazah kalau boleh. Kalau tak dapat sambung, contohnya ada kekangan dari sudut kewangan ke apa, tak apa, kerja. Mungkin ada student kan dia bagus, dia sangat, orang kata dia nak tolong parents, nak balas budi baik parents, it's very good. Boleh ambil option kedua, go ahead, you boleh bekerja, dapatkan latihan di peringkat industri. Sebab sama ada di sektor kerajaan, sektor swasta, memang sangat demand kepada pelajar-pelajar marketing, business development memang sangat tinggi. Sebab setiap company, sama ada company swasta atau government, memang kita memang diorang perlukan fresh grads untuk bekerja sebagai marketing executive ataupun sebagai sales executive ataupun business development executive. So bila you masuk dekat ambil kursus diploma in business admin, dia tak semestinya kita akan grad dan akan bekerja di bidang bisnes. Bisnes ni dia very broad sebenarnya. You boleh masuk ke business line, sales line, ataupun you sebenarnya boleh masuk ke bidang PR ataupun customer servicing. Jadi kalau customer servicing, actually you can work in banking sectors pun. Tak ada masalah, jangan terlalu risau. Maksudnya kalau some people dia tak tahu, pendedahan mungkin tak banyak. So dia ingatkan bila grad dalam business admin, dia kena buat bisnes je lah. Tak, sebenarnya it's very broad. Marketing, sales, corporate communications, PR and also customer servicing is actually interrelated. It's interrelated. Maknanya kalau contohlah, kalau saya dulu waktu saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa, saya ambil sains kemanusiaan, major in sains politik. Jadi saya, kalau ikutkan kawan-kawan ramai sebenarnya yang bekerja sebagai PTD, pegawai takbir diplomatik di government agency kan. Tapi saya tidak. Maksudnya rezeki ni sebenarnya Allah dah tetapkan. Rezeki saya di media. So memang Allah dah tetapkan dekat kita, kat mana rezeki you, kat sini. Jadi sebenarnya tak payah risau. Tak payah risau, apalah aku nak kerja dah grad nanti, mak kata nanti kena buat bisnes, tak ada modal lah, gini-gini. Kalau kerja dekat company ni cabaran, ada KPI lah ini. Tak payah pening. Sebab setiap cabaran dia ada solutionnya. Tak perlu fikir macam-macam. Jangan overthinking. Yang penting fokus pada pelajaran, fokus kepada apa yang lecturer cakap, take note apa yang lecturer cakap betul-betul sampai grad. Sama ada nak teruskan dengan ijazah ataupun nak bekerja dekat government sector ataupun corporate sector, terserah. Sebab cabang anda adalah banyak, jangan risau. So insyaAllah the best bila dah ada skills, dah ada knowledge yang cukup, bekerja macam saya 18 tahun. Saya di bidang sales and marketing, di bidang customer servicing, kemudian beralih kepada PR. So it takes time untuk kita tak akan dapat master everything dalam tempoh yang sekejap. Dia akan memakan masa. Saya sendiri pun ambil masa lebih kurang 18 tahun untuk saya betul-betul berkeyakinan buat bisnes. Tapi memang ada yang muda-mudi sekarang, dia memang very confident dan dia very lucky, dia daripada mungkin family yang agak berada. So dia ada family boleh suntikkan modal untuk dia. So tak apa, kalau family support sangat penting. Family, katakan parents boleh support bagi modal, tak apa. Tapi along the way kita kena faham business ni dia high risk, high profit. Profit tu memang syok lah, dah dapat duit memang syok. Tapi I would say tak ada business yang bila you start dalam tempoh setahun you terus boom, tak ada. Selalunya dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun you akan mendaki sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tak kira sama ada you bekerja dengan your own agency, it will take some time for you untuk kenalkan diri you, company you, agency you, business you kepada pelanggan. Ambil masa. Saya rasa
dalam tempoh 3 tahun tu dia akan ada ups and downs. Tambah pula dalam keadaan COVID-19 sekarang kan, dia tak menentu. Jadi kena sabar, banyak planning. Sekurang-kurangnya kalau kita handle food business, bila kita buat, dapat balik modal, dapat untung sikit, Alhamdulillah. Certain percentage, you can actually decide how many percentage you nak buat. Sebab kalau ikutkan pengiraan kos ni, dia macam-macam. Kalau kita pergi kelas masakan kan, katakan nak nak sediakan lasagna, contoh ya, ataupun kek. Salah satu daripada menu kami yang kalau kek yang agak terkenal adalah carrot cake dan juga puff cheese cake. Jadi orang kata kompetitor ataupun yang jual memang ramai. So kita kena find way macam mana kita nak buat kita ni keunikan. Sebab bila kita sediakan menu, kita nak menu yang viral. Menu viral maknanya menu yang memang ada demand lah. Kita tak boleh simply macam aku suka masak ni lah, nak masak ni lah, tak boleh. Boleh kalau betul ada demand, okey. Tapi kita tak tahu, kita kena ambil kira juga viral menu, viral products, macam tu. Tu antara tips jugalah. Selain daripada tu banyak follow mentor-mentor lah. Kalau mentor perniagaan, saya banyak follow Puan Ainon. Dan ada, saya lupa dalam nama, mungkin nama dia Mr. Rocket something. Ada a few lagi lah, kita follow di social media. Follow IG diorang, follow social media diorang. Sebab diorang banyak bagi tips secara percuma. And then sekarang dah ada PJJ, kursus pengajian jarak jauh. Untuk kita belajar tentang resipi-resipi viral terkini. Saya rasa di Facebook ada, dia akan buat close group. Jadi kita daftar, bayar RM20, tengok menu. Ada yang buat RM50. So dekat situ dia bagi you tempoh beberapa bulan untuk you belajar that menu. Itu antara tips saya lah yang boleh saya kongsikan. Okay. Terima kasih banyak Puan Nurina atas perkongsian. Jadi berkenaan dengan isu kerisauan tadi berbalik kepada PKP. Okey, kebanyakan individu termasuk para pelajar sangat risau dengan PKP, terutamanya dengan kelas online. Jadi ada pelajar yang rasa patah semangat untuk meneruskan pengajian. Even untuk pelajar di peringkat SPM pun mungkin takut-takut nak berdaftar sebagai pelajar. Pada peringkat awal mungkin mereka ada niat tu, pasang niat untuk menyambung pengajian, ambil diploma, ijazah dan sebagainya. Jadi apa nasihat daripada Kapten dan juga Puan kepada pelajar-pelajar tersebut supaya mereka tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat untuk terus menuntut ilmu? Okay, kita mulakan dengan Kapten Akram dulu. Okay, boleh. Tahun 2020 mungkin adalah cabaran paling besar untuk semua orang. Dan saya faham sektor pendidikan juga jadi satu cabaran paling besar sebab sekarang dia dah jadi pembelajaran moden. Semua orang belajar secara online. Kita kena video call, kita kena ada, mungkin setiap orang ada cabaran. Kita tak ada fasiliti internet, kita tak ada fasiliti komputer, tak ada kamera kadang kan, mungkin lokasi ke. Jadi bagi saya, kita kena tanam pada diri sendiri. Nak tak nak, kita kena cari jalan untuk belajar. Walaupun kita tak boleh belajar online, kita ada material buku di tangan, hard copy pun tak jadi masalah. Tak semestinya kita belajar di online di internet. Mungkin buku tu menjadi satu bahan utama isi penting yang kadang di internet pun tak ada. Betul tak? Mungkin kalau kita tak dapat belajar di internet juga, kita tak dapat fasiliti apa-apa di internet, kita mungkin boleh refer orang-orang yang dah biasa berniaga. Kita jangan malu. Bagi saya, untuk belajar kita tak boleh malu. Kita kena pergi, contoh kalau kita nampak orang satu perniagaan tu, kita nampak macam dia maju ke, kita jangan malu, pergi tanya dia, boleh tak saya nak belajar, walaupun benda ni berbayar ke apa, kita boleh minta pendapat. Mungkin pendapat dia sikit ataupun beberapa ayat, tapi mungkin boleh bagi satu semangat besar untuk seseorang, kan? InsyaAllah. Dia bagi saya memang kemahuan tu memang kena cukup tinggi, dan saya nasihatkan kepada pelajar jangan cepat menyerah.
Mungkin tahun 2020 adalah satu cabaran yang paling besar, tapi kita jadikan tahun 2021 nanti era bagi semua orang mungkin era yang baru cara kita belajar, dan mungkin semua pelajar boleh mencari cara untuk bina semangat sendiri dari semua. Dia kan kita duduk dari rumah, mungkin benda di keliling kita di rumah yang kita tak pernah tahu boleh jadi bahan ataupun asas untuk kita mulakan sesuatu. Tak kisah untuk apa pun, tapi kalau untuk belajar, material tu ada di keliling kita, cuma cara kita terima saja. Mungkin kadang orang saja di keliling kita, walaupun kadang mungkin mak ayah kita pernah berniaga ke, mungkin jiran kita pernah berniaga ke, orang yang kita pernah terlintas yang kita tak pernah tegur pun pernah berniaga. Mereka boleh bagi nasihat yang cukup penting bagi kita lah. Jadi teruskan usaha, jangan berhenti, jangan buang masa. Walaupun sekarang masa cukup banyak, bagi saya untuk student masa cukup banyak, tolong jangan buang masa. Sebab saya pun memulakan perniagaan pada waktu yang kritikal dalam hidup saya untuk memilih jalan ini. Jadi setiap minit yang kita bazir itu adalah penting. So kalau masa tu kita terlalu banyak, kalau nak tahu kita tu terlalu cukup masa, kita habiskan masa yang tak penting. Contoh kita boleh telefon tu adalah benda yang paling kawan baik kita di masa sekarang kan. So kalau dengan ada telefon yang di tangan, kalau kita tak mampukan jana wang walaupun RM1 dari telefon kita, contoh kita boleh spend masa 20 jam bersama telefon. Kalau RM1 tu kita tak boleh janakan wang ataupun mencari ilmu dari telefon tu, maknanya kita tak menggunakan masa dengan betul bagi saya. So gunakanlah masa yang betul, usahakan walaupun 5 minit satu hari belajar mungkin adalah bahan yang terbaik untuk masa depan lah. Walaupun belajar duduk di rumah, jangan malu ataupun mesej cikgu ke, kontak kaunselor ke, so tanya, saya ni tak tahu macam ni, boleh ke macam ni. Buat tahun 2020 adalah bukan waktu untuk kita rasa malu dan untuk kita menyorok diri dan untuk buang masa. Tahun 2020 bagi saya untuk semua orang meregulasi mengubah cara hidup yang berbeza sekarang. So bagi saya, mulakanlah dari sekarang sebab jangan jadi orang yang lambat di belakang lah. Terima kasih Kapten Akram. Jadi pendapat untuk perkara ini bagi pada pihak Puan Nurina macam mana Puan? Okey, pada pendapat saya, life goes on. COVID-19 ke, apa-apa cabaran ke, life goes on. Kita tak boleh menyerah, kalah. Kalau orang yang entrepreneur gini cabaran dia, so kami tak boleh menyerah, kalah. Student pun sama, jangan menyerah, jangan asyik fikir masalah, tapi keluar daripada kepompong masalah tu, banyak fikirkan solution instead of fikirkan masalah. Kalau kita asyik fikirkan, alah tak ada lain lah, tak ada internet lah, komputer ni lah, jangan. Cari jalan. Sebab apa-apa dia bermula dengan kemahuan kita. Kita sebagai student, kita nak apa? Kita nak berjaya kan? Kita nak grad. Kita nak satu hari nanti ada ijazah. You know, you kena pandang ke depan. Pandang ke depan, apa nak jadi. Kita sekarang adalah kita di 5 tahun akan datang. Apa yang kita groom diri kita sekarang ni adalah apa yang kita akan jadi dalam 5 tahun yang akan datang. Sebab saya ada anak yang sulung, umur 19 tahun. Jadi ini yang saya ulang-ulang dengan dia sebab dia belajar di salah satu di college university juga. Selalu fikir, mama tak ada lain lah ma, lecturer. Saya kata, okey macam ni kakak, jangan fikir masalah. Okey, ada tak solution yang kakak boleh buat? Contoh. Jadi saya anggap student BComs pun macam sort of anak saya jugalah, ataupun adik saya kan. Jadi jangan fikir masalah, fikirkan solution. Sebab along the way kita ni dekat tambah pula zaman COVID-19 ni, memang akan ada cabaran-cabaran ni. Tak kira lah kita student ke, kita bekerja makan gaji ke, kita entrepreneur ke, memang akan ada cabaran.
Sebab hidup ni penuh dengan ujian kan. So apa yang kita buat, tak payah fikir tentang cabaran tu. Kalau fikiran kita asyik fikir masalah je, kita akan stuck. Kita akan rasa nervous, kita akan rasa macam tak confident. Tu tak kena, ni tak kena. Jadi untuk pelajar BCom, saya sarankan orang kata banyak bertanya. Lecturer macam Kapten Akram cadangkan jugalah, banyak bertanya lecturer. Kena ada kemahuan lah, maknanya kemahuan kita nak berjaya. So kita kena banyak ulang kaji. Sekarang kan ada Google, ada boleh research, ada boleh macam-macam cara lah sebenarnya online ni. Yang penting perlu kreatif nak cari solution ni, perlu ada kreativiti. Nak cari solution terhadap satu masalah ni perlu ada kreativiti, tak boleh macam terlalu rigid ke apa. And then sebolehnya saya sukalah kalau saya nak nasihatkan, share macam mana saya uruskan master sedikit sebanyak lah. Saya selalu share dengan anak saya. Sebolehnya bangun pagi, student ataupun kita dah bekerja, bangun pagi tu kita perlu ada terapi diri. Maksudnya kita kan, kita orang Islam, kita solat subuh. Lepas solat subuh tu kalau boleh, mulakan hari dengan mengaji Quran. Tak kiralah 5 ayat ke 10 ayat, at least mulakan dengan sesuatu yang boleh tambah keberkatan kita sepanjang hari tu. Bila cuba buat dalam tempoh 3 bulan je, ataupun saya rasa 40 hari je. Cuba buatkan macam tu. So kita akan nampak kita punya life akan change. Kalau bisnes, yang saya boleh share lah, ni kawan saya yang share tips ni dengan saya. Mulakan pagi sedekah subuh. Dulu saya pun pening juga nak cari customer, cari klien. Tapi dia pesan, Nurina, you nak berhari you berkat, you mulakan sedekah subuh. Buat everyday, tak perlu banyak, ikut kemampuan kita. Contohnya kita ada satu tabung dekat rumah. So our family member chip in, tak kira lah, ikut kemampuan lah, RM2 ke apa. Kalau student pun sama. And at the end of the month, niatkan terus, sebulan ni aku nak bagi dekat kat mana-mana lah, pusat zakat ke, ataupun nak bagi dekat rumah anak yatim ke apa ke. So along the way, bila kita start dengan hari kita dengan sesuatu yang berkat, insyaAllah Allah akan jaga. Maknanya hari kita tu ada je order akan masuk, insyaAllah. Kawan nak tolong lah, kawan nak support lah. Because hati orang ni semua dalam genggaman dia kan. Jadi kita tak payah pening-pening fikir tentang nak belajar lah, result lah apa. So mulakan hari dengan perkara-perkara yang bagus macam tu lah, yang berkat macam tu, insyaAllah. Terima kasih Puan Nurina dan juga Kapten Akram. Jadi kita ada soalan daripada salah seorang pensyarah kita. Okey, saya dapat soalan daripada Cik Farah Liana, iaitu pensyarah diploma hotel. Okey, untuk pengetahuan Kapten Akram dan juga Puan Nurina, BCom kita adalah college universiti yang menyediakan pendidikan daripada kos allied science dan juga pengurusan lah. Macam saya wakil daripada fakulti pengurusan. Okey, kita di bawah fakulti pengurusan ada beberapa program: diploma hotel, diploma logistik, diploma pengurusan sumber manusia, diploma pengurusan perniagaan, saya sendiri dan sahabat yang lain, dan juga pendidikan awal kanak-kanak lah. Jadi di sini ada soalan daripada pensyarah kita, Cik Farah Liana. Untuk online business, adakah copywriting memainkan peranan penting untuk memasarkan produk? Mungkin pendapat daripada Kapten atau Puan Nurina berkenaan dengan copywriting. Bagi pendapat saya, copywriting, saya pun tak sendiri tak praktis copywriting. Tapi untuk produk saya, kami lebih kepada orang panggil visual attraction. So jadi bagi orang nak makan, so benda pertama orang nak beli makan kita, the first is appearance. Cara kita sampaikan dulu. So kalau kita scroll di media sosial, benda yang pertama memainkan peranan adalah gambar. Orang takkan klik gambar sebelum dia baca. Dia akan klik gambar baru dia baca. Betul. So, kalau betul. Kalau setengah orang pun dia tak baca pun apa konten dia. Dia tak baca pun konten dalam gambar tu. Dia hanya tengok gambar dan dia terus react from the picture. So, kalau bagi saya dia
copywriting dia lebih mungkin pada produk lain lah. Saya rasa kalau makanan mungkin lebih kepada attraction rupa kot. Jadi kalau nak fokus copywriting, saya tak adalah betul profesional ke apa, tapi untuk saya bagi sektor makanan ni, saya lebih menekankan pada rupa gambar di media sosial lah kot. Okay. Terima kasih Kapten Akram. Jadi untuk Puan Nurina, mungkin boleh kongsikan pendapat Puan tentang copywriting tersebut. Copywriting penting juga. Gambar memang betul Food, macam Kapten Akram cakap tadi, gambar sangat penting, visual, sebab it's an attraction. Sebab bila tengok gambar tu macam masakan tu nampak sedap kan, memang customer akan belilah. Jadi copywriting ni bila kita katakan kita post di media sosial, kita letakkan sedikitlah caption tentang food tu. Contohnya kalau saya punya, saya boleh bagi scones lah. Scones is dia English cookies. Saya gunakan copywriting dia sebagai healthy food. Tu cara untuk copywriting is important, sebab itu salah satu cara untuk kita attract customer membeli. Gambar is very important. The next one is copywriting. Bila berserta dengan caption, a good caption. Contohnya kita menyediakan makanan, kita nak masakan kita tu bukan hanya cantik dipandang, tetapi masakan sihat, supaya customer tahu, okay, what he or she is selling is actually good for my health. Ataupun spaghetti, aglio olio, saya tekankan yang saya menggunakan bahan-bahan yang orang kata yang supreme lah. Maksudnya saya menggunakan minyak zaitun. Saya tak gunakan minyak biasa. Ini between kita dengan Allah lah kan. Tak boleh lah kita nak kata we are using olive oil, we are using this, tapi di sebaliknya kita tak buat macam tu, tak boleh. Jadi kejujuran tu sangat penting lah dalam berniaga ni. Jadi itu antara yang kita boleh buat dalam copywriting lah. Maknanya kita attract people, apa kelebihan yang kita boleh bawa untuk produk kita ataupun servis kita. Okay, this is the service that I'm bringing, or this is the product that I'm bringing. Apa benefit yang kita boleh bagi kepada customer ataupun kepada klien kita. Maknanya kena business ni is a win-win situation. Dia tak boleh macam satu pihak saja. Maknanya win-win. Maksudnya kita orang berniaga, of course kita nak pulangan modal, kita nak ada untung, tetapi kita perlu beri balik kepada klien yang ataupun customer kita yang dah spend duit dengan kita ni. Maknanya perlu ada win-win situation. Dia customer beli dengan kita, insya-Allah kita boleh pastikan dari sudut kebersihan, dari sudut kesihatan masakan kita tu, so those kind of thing lah, attraction dari sudut visual dan juga copywriting. Saya nak tambah sikit. Mungkin targeted words lebih berkesan lah. Contoh macam hashtag ataupun trending words, perkataan-perkataan trending, dia lebih cepat efektif daripada satu ayat yang panjang. So bila kita menggunakan hashtag dengan targeted wording, dia memang efektif banyak daripada perkataan yang panjang. Sebab kebanyakan customer saya, mereka tak baca pun apa konten tu. Mereka lebih tanya apakah ini, dan boleh tahu saya boleh bagi tahu apa dan berapa harga. Walaupun saya dah terangkan detail dia ada dekat situ, mereka customer ni dia memang still nak kita entertain dia orang lah. Macam tu lah. Even iklan pun saya lebih target pada perkataan trending words lah. Okay. Terima kasih atas pandangan daripada Kapten Akram dan juga Puan Nurina. Jadi saya rasa kita dah exceed 1 jam, tapi tak apa, disebabkan perbualan kita menarik untuk dikongsikan, sebab ilmu kan, perkongsian bersama untuk semua. Jadi sebelum kita akhiri kita punya slot hari ini, saya nak tanya pendapat daripada Kapten Akram dan juga Puan Nurina tentang konsep rezeki.
fikir bukan saja sebagai satu individu pelajar, tentang konsep rezeki dan kebergantungan pada Allah. Apa pendapat Kapten dan juga Puan sepanjang bergelar seorang profesional dan juga peniaga yang konsisten dalam menguruskan perniagaan? Mungkin boleh mulakan dengan Puan Nurina. Saya boleh ambil satu caption lah, kata rezeki tak pernah salah alamat. Saya rasa ni saya I think my senior friend who told me that tak payah risau, rezeki tak pernah salah alamat. So bila saya dah masuk ke bidang bisnes ni kan, dia cabaran ni macam-macam, tapi kalau kita yakin yang Allah dah tetapkan rezeki setiap hamba-hamba dia, so kita dah tak perlu gusar sebenarnya. Tapi being orang kata normal person, kita memang akan ada lah, tak boleh tipu lah, akan ada rasa risau, akan ada rasa macam ni sale tak, sebab kita ada walaupun bekerja sendiri, kita ada KPI kita lah. Contohnya kalau Foodbiz ataupun PR agency, ada KPI dia. Okay lah, kalau tak dapat capai this KPI, okay, why not I focus this one, I cuba this one. Perlu cepat switch. But then bila kita yakin yang Allah tu pemilik rezeki, kita dah tak perlu risau sebenarnya. InsyaAllah dia dah atur dah sebenarnya. Sama ada entrepreneur ataupun student, always yakin, put yourself, orang kata 100% kebergantungan kepada Allah. Itu yang sangat penting. Maknanya kita ni tak boleh nak buat apa-apa kalau tanpa izin dia. Kita sama ada kita nak fikirkan idea, nak gerakkan tangan hatta sekalipun, nak fikirkan bahan nak beli ke apa, memang kalau kita fikir itu kita akan serabut. Yakin, that's why I said morning therapy is very important, that every day serahkan diri kita pada dia. I remember Ustazah Asma pernah pesan, you always read after subuh 40 kali, ya barik, ya barik, ya barik. Serahkan everything pada dia. Bila you buat macam tu, kita niat, aku serahkan everything padamu ya Allah. Sama ada keluarga aku, anak-anak, business apa, 100% kepada Allah. InsyaAllah dia akan bantu kita along the way. So kita tak perlu risau lah. Macam student, you ada banyak kekangan kan, tapi must make sure tak boleh nak bergantung serah pada Allah bulat-bulat. Usaha, tangga kejayaan, kemahuan you kena tinggi. You dah decide you nak jadi apa one day, you must ikut kemahuan tu. Sebab along the way cabaran banyak. Nanti akan ada lah negative talks lah, negative words lah. So jangan dilayan benda-benda tu. Dia memang akan ada cabaran-cabaran tu. Jangan dilayan. Yang negative talk, negative words, tolak tepi. That's why apa yang kita baca, apa yang kita dengar setiap hari, itulah kita. So always choose the right platform untuk kita ikut, mentor siapa, berkawan dengan siapa, pilih kawan yang elok-elok. Kan students jangan salah pilih kawan. Kawan adalah cermin kita. So cari yang rajin belajar. Always refer pada lecturer. Lecturer PCOM memang bagus-bagus lah. Saya nak promote sikit PCOM saya. Always online kan. You all punya online learning is orang kata tip top lah. Sebab saya pernah interview Prof. Dr. Azizi dulu. Bukan saya lah interview, my editor. So I went accompany her untuk interview Prof. Bila saya dengar Prof. Azizi dan Prof. The other Prof, the second panel, saya capture, okay, becomes memang ada a good online platform. So student tak perlu risau. You dah ada good platform, you dah ada lecturer yang bagus-bagus. So you just focus pada matlamat you. 5 years in the future you nak jadi apa. So the rest just leave it kepada, once dah usaha, tawakal, serahkan diri bulat-bulat pada dia. InsyaAllah ada jalan nanti. Terima kasih. Mungkin kita boleh dapatkan juga sedikit nasihat daripada Kapten Akram berkenaan dengan konsep rezeki dan juga usaha lah untuk pelajar-pelajar khususnya. Okay, pendapat saya bagi konsep rezeki itu luas. Walaupun 10 orang berniaga di tempat yang sama,
mungkin 5 orang berniaga makanan yang sama tapi rezeki tu luas. Kita masih akan dapat rezeki masing-masing yang Tuhan tentukan. Dan kita boleh berniaga ramai-ramai, 5 orang ke 6 orang, makanan masih tetap sama, rasa dia mesti berbeza. Jadi tu Allah dah aturkan rezeki kita. Kita berniaga macam mana pun, pada Allah cakap itu rezeki anda, memang rezeki anda. Kun fayakun adalah ketentuan Tuhan. Kita tak boleh meragui rancangan Allah, kan? Kalau nak berniaga, kita kena ada kemahuan dan kita sendiri mencari jalan untuk berniaga, kan? Kalau dua-dua tak ada, satu perniagaan pun kita belum tentu boleh jalankan, kan? Kalau rezeki tu memang milik kita, tapi kita kena kongsi juga rezeki tu dengan orang lain, kan? Mungkin hari ni rezeki kita banyak dan Allah akan bagi kita sedikit naluri untuk kita rasa, untuk kita share sikit rezeki tu mungkin dengan orang sebelah ke. Mungkin ada customer dalam 100 satu hari kita ada 100 customer, ada satu tu kita terdetik, kita nak kongsikan rezeki tu. Itu konsep rezeki lah. Mungkin hari ni rezeki saya, esok rezeki Puan Norina, lusa rezeki orang lain, kan? Jadi konsep rezeki tu memang luas dan setiap orang rezeki masing-masing, dan kita kena redha dan terus usaha. Bagi saya itulah pendapat saya bagi konsep rezeki ni, Puan. Okey. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan, saya mewakili pihak program Diploma Pengurusan Perniagaan ataupun dekat sini kita panggil DBM lah, Diploma in Business Management. Mengucapkan ribuan terima kasih, juga mewakili Fakulti Pengurusan dan juga PIKOMS mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel hari ini, Kapten Akram Rahim dan juga Puan Norina Yaakob atas ilmu yang sangat bermanfaat. Okay, kita faham ilmu Allah tu maha luas, jadi perkongsian yang sangat bermanfaat melalui panel berdua sangat kita hargai lah. Okay, jadi saya nak tekankan juga kepada penonton dan juga para pelajar khususnya berkenaan dengan usaha dan rezeki tu perlu berterusan lah. Usaha yang perlu berterusan supaya apa jua cabaran yang dihadapi, apa jua rintangan yang dihadapi, akan ada jalan penyelesaian. Okay, di sebalik hujan yang diturunkan akan ada pelangi yang menyinari hidup anda lah. Sama macam belajar lah konsep dia. Belajar ke berniaga dia masih sama. Kalau kita tak usaha pun hasil dia, result dia, itulah apa yang kita belajar, betul tak? Betul. Manjada wajada lah. Perniagaan ni sebab manjada wajada. Siapa yang berusaha dia berjaya. Belajar pun sama. Manjada wajada. Okey, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, okey, kekangan sepanjang kita melaksanakan sharing session pada hari ini. Jadi saya harap semua pihak termasuk diri saya sendiri dapat input yang sangat bermanfaat lah daripada kedua-dua panel pada hari ini. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Jangan lupa pelajar-pelajar yang sedia ada, teruskan usaha anda. Bagi pelajar baru, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan diri ke PIKOM. Okay, kita banyak program yang disediakan. Ikut minat anda, tanya kata hati anda ada minat program apa. Kita sediakan. Kalau anda minat DBM, jom masuk DBM. Awak ada senior-senior, awak ada lecturer yang sangat profesional. Jangan takut untuk meneruskan pengajian dan menimba ilmu. Dan kita ada program lain, insya-Allah, untuk pengetahuan Puan Norina dan juga Kapten Akram. Program lain akan juga menyediakan input dan juga sharing session sebegini. Kemungkinan selepas ini program pengurusan sumber manusia, pengurusan logistik, pengurusan hotel dan lain-lain juga akan menjemput panel masing-masing lah. Jadi kita nak naikkan semangat pelajar di situ. Jangan disebabkan ujian dugaan Allah yang semua orang terima, mereka mudah untuk putus asa. Okey. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri program ini dengan ucapan ribuan terima kasih. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puan Syah, terima kasih semua. Okey, sama. Terima kasih Puan Syah, terima kasih Cik Norina. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi.
Thank you. Thank you.